Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Perkongsian hari ini, saya ingin membawa goers semua untuk melancong dengan melihat lokasi-lokasi pelancongan yang paling pelik, unik dan menyeramkan. Tahukah anda ada satu pesta yang dijalankan di kalangan masyarakat Toraja di Indonesia, di mana setiap tahun mereka akan pergi ke kuburan, mengeluarkan mayat orang yang telah meninggal dunia, membersihkan mereka, menari dan berbual dengan mayat-mayat ini sebagai tanda kehormatan. Dan setiap tahun juga, ataupun ada sebuah bandar yang terletak di Itali yang dahulu bandar ni dimusnahkan oleh lava. Ramai pelancong yang datang ke sana untuk melihat sejarah di sebalik tragedi yang berlaku di sana. Ini adalah perkongsian saya pada hari ini, ialah kita sekarang dah dapat melancong. Jadi kita melancong secara virtual dan ini adalah 5 lokasi pelancongan yang unik, pelik dan menyeramkan. 5. Bandar Pompei, Itali, kota yang dibanjiri lava. Ini adalah kisah tentang Bandar Pompei yang terletak di daerah Naples, Itali. Dahulunya berdiri sebagai sebuah bandar yang mewah. Rata-rata yang hidup di sini ialah golongan kaya. Berdekatan dengan bandar, terletaknya gunung berapi Vesuvius. Penduduk tidak takut meletupnya gunung berapi ini sebab ia sudah tidak aktif untuk sekian lama. Tapi apa yang mereka tidak sedar, gunung berapi ini sedang mendidih dari dalam, menunggu masa untuk meletup. Dan akhirnya kemewahan mereka tidak kekal lama bila gunung berapi Vesuvius meletup sekitar abad ke-79, membuatkan lava turun membanjiri seluruh bandar. Ini diikuti dengan ketulan batu magma yang turun seperti hujan. Asap dan debu pula menutupi udara membuatkan keadaan gelap. Dalam masa 24 jam, lava ini menguburi seluruh kawasan Bandar Pompei, termasuklah bangunan dan juga penduduk yang tidak sempat melarikan diri. Hari ini, kebanyakan Bandar Pompei dikuburi di sebalik lapisan debu lava gunung berapi yang tebal. Rumah dan bangunan yang didirikan hanya tinggal bekas. Apa yang paling menyedihkan ataupun menyeramkan untuk sesetengah orang ialah mayat-mayat penduduk yang keras berada di sekitar Bandar Pompei. Ahli arkeologi menemui 1,150 mayat di sekitar Pompei dan dibiarkan di sana untuk mengekalkan keaslian sejarah kawasan. Pada mereka yang gemar untuk melawat kawasan yang pernah berlaku bencana alam dan suka untuk belajar sejarah, mungkin selepas boleh merentas negara nanti, bolehlah anda pergi ke Bandar Pompei, Itali. 4. Upacara Manene, Toraja, Indonesia. Untuk melihat keunikan upacara ni, anda boleh datang ke perkampungan masyarakat Toraja yang tinggal di selatan Indonesia pada sekitar bulan Ogos, di mana mereka akan mengeluarkan mayat dari kubur. Kenapa? Sebab mereka menganggap yang orang meninggal tidak meninggal, tetapi mereka di dalam keadaan sakit. Dan mereka menggelar keadaan sakit ni dengan terma To Makala. Mereka juga percaya yang orang sakit ni tidak akan pergi selama-lamanya. Roh mereka akan masih lagi bersama dengan ahli keluarga, memerhati, menjaga dan memberkati mereka sekeluarga. Itulah sebab kenapa mereka masih lagi menjaga mayat si mati walaupun telah meninggal dunia. Mayat ni akan diawet supaya tidak reput. Orang-orang yang meninggal dunia dianggap sakit kepada mereka ni akan dikuburkan di kawasan berbukit dan kawasan ini dianggap sebagai suci. Setiap tahun mereka akan menjalankan satu adat istiadat ataupun upacara yang dikenali sebagai Manene. Mereka akan mengeluarkan mayat dari kubur dan membersihkan, mengganti pakaian mereka. Waktu ini juga mayat akan dihias, diberikan makanan dan minuman, dan ahli keluarga akan mengambil kesempatan ini untuk berbual dengan mayat. Mereka juga akan menyanyi dan menari untuk menghiburkan mereka. Di akhir upacara, mereka akan memasukkan kembali mayat-mayat di dalam keranda. Mereka juga percaya kalau upacara ini tidak dijalankan, tanaman mereka tidak akan tumbuh dengan subur. Ada mayat yang tidak dikebumikan di pinggir bukit tetapi disimpan di dalam rumah. Ada juga yang meninggal dunia mayatnya tidak diawet dan dijaga tetapi dibakar. Ini kepada mereka yang dianggap banyak melakukan kejahatan semasa masih hidup dahulu. Fukushima, Jepun, bandar radiasi.
pada tahun 2011 dahulu. Jepun dikejutkan dengan gempa bumi dan tsunami yang paling kuat pernah dicatatkan berlaku di negara matahari terbit tersebut. Ini menyebabkan pusat jana kuasa nuklear di daerah Fukushima meletup. Letupan ini menyebabkan radiasi nuklear tersebar di seluruh kawasan dengan radiasi 20 km. Ada yang berpendapat radiasi nuklear di sini lebih teruk dari radiasi di Chernobyl. Apa tidaknya, sehingga hari ini, radiasi ini masih lagi mengalir, membuatkan seluruh kawasan Fukushima berbahaya untuk dikunjungi. Hari ini, kawasan Fukushima ditutup. Namun begitu, tempat ini boleh dikunjungi oleh para pelancong dengan kebenaran khas. Lengkap dengan sut hazmat dan topeng, mereka akan dibawa bersiar-siar di sekitar Fukushima dengan menaiki bas. Di sini, mereka akan menelusuri bandar yang kosong tiada penghuni. Mereka tidak dibenarkan untuk turun sesuka hati dan keadaan terkawal. Kawasan yang paling berbahaya di sini ialah kawasan tengah yang dikenali sebagai red zone. Di sini mempunyai kadar radiasi tertinggi dan kepada mereka yang terdedah dengan radiasi ini akan meninggal dalam masa beberapa minggu. Itulah lokasi pelancongan yang unik di Bandar Fukushima, Jepun. Fête des Voodoo, Pesta Voodoo Afrika. Ini adalah pesta yang diadakan pada setiap tahun pada bulan Januari di daerah Benin di Afrika. Mereka yang meraihkan pesta ni percaya yang semua benda di muka bumi ni ada kaitan dengan sihir ataupun mereka menggelar ia sebagai voodoo. Upacara ni juga dianjurkan untuk menyembah Tuhan dan sebagai penghormatan untuk ahli keluarga mereka yang telah meninggal. Apa yang menarik, semasa upacara ni dijalankan, mereka akan memakai kostum berwarna-warni menyerupai Tuhan mereka. Contohnya mengenakan kostum yang dibuat daripada rumput untuk menghiburkan Tuhan mereka dan para hadirin yang datang. Ketika persembahan Zang Beto, Zang Beto adalah jerami yang berbentuk seperti sebuah kon yang besar. Ia akan berpusing-pusing, bergerak, menari mengikut irama. Tapi apa yang pelik, bila jerami ini diangkat, tiada sesiapa yang berada di dalam. Selain itu, ada juga barangan yang ditinggalkan. Dipercayai ditinggalkan oleh semangat Zang Beto. Itulah kepercayaan mereka. Namun begitu, setiap benda pasti ada helah dia. Jadi pastikan anda jalankan penyelidikan anda sendiri. 1. Day of the Dead, Oaxaca, Mexico, Hari Orang Mati. Lebih kurang sama dengan upacara Manene penduduk Toraja di Indonesia, tetapi ini dianjurkan secara skala besar-besaran. Day of the Dead ataupun Hari Kematian, ini adalah satu pesta yang dianjurkan sekitar bulan November setiap tahun dan akan berlangsung dari 3 hari sehinggalah sebulan. Kenapa November? Sebab mereka percaya bulan inilah roh mereka yang meninggal dunia akan keluar untuk melawat saudara mara yang masih lagi hidup. Mereka akan meraihkan si mati dan bukannya berkabung bersedih. Selain percaya, kematian sepatutnya menjadi hari kebahagiaan, bukannya hari kesedihan. Penduduk akan menari dan menyanyi untuk menghiburkan si mati. Jalan raya akan penuh dengan orang ramai yang memakai baju berwarna-warni dengan cat muka yang menyerupai tengkorak, sebab itulah tema hari kematian, tengkorak. Di kuburan pula mereka akan menyediakan makanan, minuman dan barangan yang digemari oleh si mati sebagai tanda penghormatan. Kepada mereka yang tertarik dengan kematian dan budaya, mungkin selepas boleh merentas negara nanti, anda boleh mengunjungi Meksiko pada bulan November untuk merasai sendiri pengalaman Day of the Dead ataupun Hari Kematian Meksiko. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua goers. Sebagai nota sampingan, pelancongan-pelancongan jenis ini dikenali sebagai dark tourism ataupun pelancongan gelap. Orang-orang yang melancong untuk melihat tarikan-tarikan yang macam ni lah, itulah dikenali sebagai dark tourism. Apa-apapun, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kalau anda ada cadangan lagi untuk perkongsian seterusnya, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah.
bawah. Pastikan anda jadi notification squad. Pastikan anda berada di sini ketika saya membuat naik video. Saya jumpa pada episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.